Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang saya hormati pensyarah lagi khusus Diploma Eksekutif Imam Profesional UiTM bagi subjek DPI 20503 iaitu penghantar tafsir, iaitu Ustazah Dr. Nur Zainatul Nadra Zainul serta sahabat-sahabat yang saya kasih sekian. Saya Roslan bin Hussein, pelajar khusus ini ingin menyampaikan sebuah kitab tafsir yang diberi nama Al-Kabir yang tulis oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi. Biodata penulis kitab ini namanya Syekh Al-Islam Fakhruddin Ar-Razi. Keturunannya menjurus kepada Abu Bakar As-Siddiq. Gelarannya adalah Fakhruddin Ar-Razi, Ibnu Khatib Ar-Rai atau Imam Fakhruddin. Dilahirkan pada 25 Ramadan 544 Hijrah samaan dengan 26 Januari 1150 Masehi di Rai, Iran, di negeri Ajam, dari sebuah daerah berdekatan dengan Tahiran di Iran. Bapanya merupakan seorang khatib di Raif dan ulama besar di bandar tersebut. Imam Fakhruddin Ar-Razi mempelajari ilmu dari ayahnya, Al-Imam Dia Ad-Din, kitab Khatib Ar-Rai, sahabat Imam Ugawi. Oleh sebab itu, Imam Fakhruddin Ar-Razi digelar sebagai Ibnu Khatib Ar-Rai, dinisbah kepada nama ayahnya. Dia menulis berbagai karya dalam bidang perubatan, kimia, fizik, astronomi, kosmologi, sastra, teologi, ontologi, falsafah, sejarah dan juga perundangan. Imam Fakhruddin belajar dengan sebahagian ulama di kota Ar-Rai. Antaranya beliau mempelajari ilmu hikmah, kalam dan fiqh dengan Majiddin Al-Jaili, seorang yang amat terkenal pada zamannya. Dikatakan beliau mengutip ilmu dengan Majiddin mengambil masa yang sangat lama sehingga tidak terdapat pada zaman tersebut yang lebih hebat dari beliau, dan beliau sangatlah dimuliakan oleh orang ramai hinggalah kepada pemerintah. Apabila Imam Fakhruddin duduk untuk memberi pengajian, beliau dikelilingi oleh kelompok murid-murid beliau yang paling tua seperti Zainuddin Al-Qashi, Al-Qut Al-Masri, Al-Shabuddin Al-Nasburi. Kemudian dikelilingi oleh murid-murid beliau yang sederhana sedikit martabat mereka, ini nisbah ilmu dan kepahaman. Apabila Imam Fakhruddin mengajukan soalan kepada pelajarnya, maka akan dijawab oleh muridnya yang sederhana dahulu. Jika soalan itu adalah soalan yang sukar, barulah dijawab oleh murid-muridnya yang tertua. Jika tidak dapat dijawab oleh kedua kelompok pelajar, barulah Imam Fakhruddin memberi jawapan. Di sini dapat dipelajari iaitu kaedah mengajar juga memerlukan keadilan kepada semua pelajar. Jika dilihat senario biasa, pelajar pintar akan mendominasi pembelajaran, sering menjawab persoalan, sering memberi perhatian, manakala pelajar yang lain kurang memberi perhatian atau pelajar itu sendiri tidak memberi perhatian akibat dari dominasi tadi. Imam Fakhruddin mengajar kita bagaimana dalam menyampaikan ilmu boleh, bagaimana keadilan dalam menyampaikan ilmu boleh dilaksanakan. Kaedah menyampaikan ilmu oleh Imam Fakhruddin dapat memupuk satu, budaya hormat kepada yang tua dengan kaedah menyusun pelajar. Yang kedua, memberi hak dan keadilan kepada semua dengan memberi perhatian kepada semua kelompok pelajar. Yang ketiga, membentuk jiwa yang berani untuk berhadapan dengan memberi peluang kepada semua pelajar untuk mengambil bahagian dalam pembelajaran. Dalam mentafsir ayat-ayat Al-Quran, Imam Fakhruddin Ar-Razi sangat mementingkan munasabah antara ayat dengan ayat lain dan surah dengan surah yang lain. Bahkan Ar-Razi tidak hanya menyebutkan satu munasabah saja, tetapi menyebutkan banyak munasabah.
Ar-Razi dalam tafsirnya sangat memerhatikan terhadap ilmu riyadiyah, iaitu ilmu pasti, filsafat dan lain sebagainya. Beliau juga mempaparkan persoalan filsafat, kemudian membantahnya dengan bantahan yang lebih kuat. Walaupun beliau membantah dengan menggunakan dalil akal, namun tetap sejalan dengan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Penulis Kashfu Az-Zunun mengatakan dalam tafsir Ar-Razi terdapat begitu banyak perkataan-perkataan mutakalimin dan filosof. Ia keluar dari permasalahan yang lain sehingga membuat pembaca mengkagumi tafsir beliau. Abdul Jawad, salah seorang ulama, meringkas metod tafsir Ar-Razi ke dalam 6 ciri berikut. Pertama, menampilkan ayat atau surah yang memiliki munasabah dengan ayat yang ditafsirkan. Kedua, menampilkan kajian empirik dan teologis seiring dengan ayat yang dibahas. Ketiga, menentang pemikiran Mu'tazilah. Keempat, menjelaskan aspek hukum berkaitan dengan ayat yang dibahas. Yang kelima, menampilkan masalah-masalah yang berkaitan dengan ayat. Yang keenam, mempaparkan aspek kebahasaan, ragam qiraat yang biasanya digunakan untuk mendalami makna kata perkataan. Di dalam kitab Tafsir Al-Kabir yang ditulis oleh Imam Fakhruddin, mengutamakan penyebutan hubungan antara surah-surah Al-Quran, ayat-ayatnya satu sama lain, dan menjelaskan hikmah-hikmah yang terdapat di dalam urutan-urutan Al-Quran menggunakan metod tahlil bil-arai, iaitu menjelaskan seluruh ayat Al-Quran. Antara kitab tafsir Al-Kabir, antara kitab tafsir yang tulis oleh Imam Fakhruddin ialah satu, kitab tafsir Al-Kabir. Yang kedua, kitab tafsir Al-Fatihah. Ketiga, kitab tafsir Al-Saghir. Keempat, kitab Nihayah Al-Ukul. Kelima, kitab Al-Mahsul Ilmi Usul Fiqh. Yang keenam, kitab Masbahasul Masyiriyah. Yang ketujuh, kitab Lubab Al-Isyarat. Yang kelapan, kitab Al-Mutalib Al-Aliyah fi Hikmah. Yang kesembilan, kitab Al-Mu'alim fi Usul Fiqh. Yang kesepuluh, kitab Al-Mu'alim fi Usul Ad-Dins. Metod tafsir Al-Kabir, yang pertama, qiraat, iaitu turut membentangkan jajaran ayat berkait dengan qiraat yang pelbagai. Bahkan beliau turut mengeluarkan maknanya menurut bacaan qiraat tersebut berdasarkan ilmu bahasa Arab dan pakar nahu. Yang kedua, hadis. Beliau kurang bersandarkan pada hadis dalam tafsirannya ini, hatta dalam membicarakan soal fiqh dengan menyandarkan nama para pengaruh ahli falsafah zaman itu. Ia juga menjadi logik akal kerana lebih banyak digunakan daripada penggunaan dalil nakli yang bersandarkan Al-Quran dan hadis. Syair, kebanyakan sajak dan puisi adalah sebagai istiyad, iaitu dalam mengukuhkan pandangan berkaitan bahasa, sastra dan kalimah yang sesuai dalam menghuraikannya. Sebab penurunan atau asbab al-nuzul dalam tafsir ini cukup banyak membicarakannya beserta sandaran atau tanpa sandaran yang kebiasaannya disandarkan kisah tersebut pada para sahabat dan juga tabi'in. Contoh ayat tafsir Imam Fakhruddin. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. Maksudnya, dan siapa yang bertakwa kepada Allah dengan mengerjakan suruhannya dan meninggalkan larangannya, nescaya Allah akan mengadakan baginya jalan keluar dari segala perkara yang menyusahkannya, serta memberinya rezeki dari jalan yang tidak terlintas di hatinya. Dan ingatlah, siapa berserah diri bulat-bulat kepada Allah, maka Allah cukuplah baginya untuk menolong dan menyelamatkannya. Sesungguhnya Allah tetap melakukan segala perkara yang dikehendakinya. Allah telah pun menentukan kadar dan masa bagi berlakunya tiap-tiap sesuatu. Surah At-Talaq ayat 2 hingga 3. Menurut tafsir Imam Fakhruddin Ar-Razi rahimahullah dalam kitab Tafsir Ar-Razi,
daripada Al-Kabi beliau berkata, wa man yasbir 'alal musibah yaj'alillah lahu mahraja minan nar ila al-jannah. Wa qara'ah lan nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala mahraja min syubuhatin dunya wa min amatin maut wa min syadid yaumil qiyamah. Maksudnya, siapa yang sabar di atas satu musibah yang berlaku, maka jadikan Allah Ta'ala jalan keluar daripada neraka ke syurga. Dan Nabi membaca ayat ini, maka maknanya jalan keluar daripada syubhat dunia dan kedahsyatan mati serta daripada kesengsaraan hari akhirat. Kebanyakan ulama tafsir menyebut ayat ini dan selepasnya diturunkan kepada seorang sahabat Nabi yang bernama Auf bin Malik Ashjai. Anaknya telah ditawan oleh musuh, maka beliau menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan keadaan anaknya yang ditawan. Beliau mengadu kesusahan yang dihadapinya, maka baginda sallallahu alaihi wasallam sabda, bertakwalah kepada Allah dan bersabar dan banyakkan ucapan la haula wala quwata illa billah. Maka beliau pun terus melakukannya. Ketika mana beliau berada di rumah, lalu telah datang anaknya. Anaknya telah berjaya meluruskan diri daripada musuh dengan membawa bersamanya 100 ekor unta. Lalu dibawa kepada ayahnya, sebabkan musuh telah terlupa akan anaknya. Anaknya telah berjaya melarikan diri, membawa bersama-sama dengan harta yang bernilai. Ayat sifat tafsiran Imam Fakhruddin. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman al-Arsh istawa. Surah Taha ayat 5. Maksud ayat iaitu Allah Ar-Rahman yang bersemayam di atas Arasy. Ini Allah bersemayam di atas Arasy mengikut cara yang layak baginya. Tafsir pimpinan Ar-Rahman. Istilah ayat sifat adalah merujuk kepada ayat-ayat Quran yang ada kaitannya dengan sifat Allah SWT. Ayat sifat diklasifikasikan sebagai ayat mutasyabihat atau yang kabur maknanya. Ayat tersebut seolah-olah menggambarkan persamaan di antara Allah SWT dengan makhluk-makhluknya, iaitu dengan bertempat implikasi daripada perbincangan mengenai ayat sifat, terlahirlah pahaman dan mazhab yang pelbagai. Masing-masing membicarakan topik ayat sifat dan hadis sifat menurut pemahaman dan tafsiran yang memihak kepada mazhab yang dianuti bersandarkan dalil dan hujah sokongan. Manhaj tafsir ayat-ayat sifat menurut Fakhruddin Ar-Razi. Imam Fakhruddin Ar-Razi mengatakan sifat Allah adalah mukhalafatu ta'ala lil hawadis. Membawa maksud sifat Allah adalah tidak serupa dengan segala yang baru, sama ada pada sifatnya, zatnya ataupun perbuatannya. Ar-Razi dalam huraiannya mengenai hal ini mengatakan Allah SWT tidak mempunyai mathil atau syabih. Allah juga tidak boleh dikelaskan dalam jins yang memiliki sifat nau, seperti mana sifat-sifat makhluk yang lain. Sekiranya ada persamaan, maka ianya hanyalah persamaan dari segi bahasa, ini al-istirak al-lafzi, yang tidak dapat dielakkan seperti sifat ilmu, hayat, sama, basar dan kalam. Setiap sifat Allah itu adalah berbeza secara zatiah dengan sifat makhluk. Perbezaan Allah dan makhluk adalah secara mutlak. Allah tidak boleh samakan dengan benda-benda yang bersifat jisim, kerana itu akan meletakkan Allah sebagai sesuatu yang boleh dibahagi, iaitu murakkab, sebagaimana setiap jisim terbahagi sekurang-kurangnya kepada 2 juzuk. Justru setiap benda yang terbahagi adalah memerlukan antara satu dengan yang lain. Tak boleh dikatakan Allah berada di mana-mana arah, kerana ia akan mengandaikan tempat bagi Allah, iaitu mutawis. Bertempat pula adalah sebahagian daripada sifat jisim. Asas perbincangan Ar-Razi berhubung ayat sifat adalah ditelusuri berdasarkan pahaman beliau terhadap firman Allah SWT ayat 7 surah Al-Imran. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه
فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. Maksud ayat 7 surah Al-Imran ialah, dialah yang menurunkan Alkitab, ini Al-Quran, pada kamu. Di antaranya ada ayat-ayat yang muhkamat. Itulah pokok-pokok isi Al-Quran. Dan yang lainnya mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebahagian ayat-ayat yang mutasyabihat daripadanya untuk menimbulkan fitnah, untuk mencari-cari takwilnya, padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata, kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyabihat. Semuanya itu dari sisi Tuhan kami dan tidak dapat mengambil pelajaran daripadanya melainkan orang-orang yang berakal. Ayat sifat menurut Imam Fakhruddin berlawanan dengan ayat muhkamah dan ketetapan tafsiran Fakhruddin Ar-Razi dalam karyanya Tafsir Al-Kabir, sihat serta tidak menerima zahir ayat yang mengikut akal. Mereka menerima ketentuan Allah, lantas golongan ini dipuji pada ayat berikutnya. Dasar tafsiran seperti ini digunakan oleh Ar-Razi apabila berbicara tentang ayat-ayat yang sebilangannya berlawanan secara zahir. Malah dalam banyak karyanya, beliau menegaskan bahawa ayat sifat yang kabur maksudnya harus dinilai dan dipahami dengan menggunakan kaedah tertentu. Antaranya dengan mengembalikan ayat-ayat yang zahirnya berlawanan dengan kebenaran akal kepada ayat-ayat muhkamah. Ayat yang sebut di atas secara jelas menjelaskan bahawa tiap makhluk yang tercipta adalah hasil ciptaan dan kuasa Allah SWT. Maka Allah yang sifatnya muhalabatul ta'ala lil hawadis, kamu bihi nafsi dan wahdaniyah, adalah tidak berhajat pada segala sesuatu yang dia ciptakan. Pendekatan yang dikemukakan oleh Ar-Razi ini memperlihatkan bagaimana Ar-Razi lebih cenderung mengaplikasikan pendekatan khalaf dengan mentakwil ayat-ayat sifat yang kabur maksudnya, terutamanya bagi ayat yang menyebut sifat-sifat Allah yang sama sebagai makhluk. Wa na'udzubillah min zalik. Kesimpulan dari bicara ini, dari paparan yang telah dikemukakan tadi mengenai Imam Fakhruddin Ar-Razi dengan kitabnya Tafsir Al-Kabir, dapatlah simpulkan betapa para mufassir di zaman sahabat, tabi dan tabi'in berusaha dengan bersungguh-sungguh dengan menempuh pelbagai kepayahan bagi menghasilkan kitab-kitab tafsir mengenai Al-Quran untuk dibaca dan dipahami oleh setiap orang Muslim. Justru itu, marilah sama-sama kita menjadikan Al-Quran sebagai panduan hidup, dibaca, difahami, maksud, diamalkan dan sampai kepada yang lain. Itu juga dengan konsep keadilan yang diketengahkan oleh Imam Ar-Razi 800 tahun yang lalu. Yang dalam kaedah menyampaikan ilmu merupakan satu petunjuk, iaitu keadilan itu perlu dipaparkan bukan sahaja dalam aspek ekonomi, sosial, budaya dan cara hidup, malah juga dalam kaedah menyampaikan ilmu yang datangnya dari Allah SWT. Ucapan terima kasih dan penghargaan kepada pensyarah bagi kursus ini, iaitu Ustazah Dr. Nur Zainatul Nadra Zainul, serta 10 sahabat yang memberi semangat dan dorongan untuk menghasilkan sudut ilmu yang kecil ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.